Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-mudhhib lisyani bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafassin adada ma wasi'ahu ilmullah. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita mula, saya memohon agar kita dapat sama-sama mengongsi video ini, live ini, supaya kita dapat sebarkan manfaatnya lebih luas kepada masyarakat-masyarakat yang berada di Facebook. Ya. Kalau ada apa persoalan ataupun ada yang tidak jelas, boleh diutarakan di ruang komen, insya-Allah. Kalau ada masa kita akan bincang. Dan insya-Allah tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Ahad ini, walaupun hanya melalui maya, ya, untuk kita sama-sama membaca hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita dah sampai kepada sesi yang ke-17. Kita dah sampai untuk sesi yang hujung-hujung dah sebenarnya. Walaupun banyak lagi hadis yang kita tidak sempat untuk baca. InsyaAllah kita akan cuba sedaya upaya untuk habiskan juga 41 hadis ini jika diberi izin oleh Allah SWT. Kalau tak sempat nanti, mungkin kita hanya akan baca matan hadis dan kemudian kita tinggalkan yang syarah. Tak payah baca syarah, kita terus kepada matan supaya lebih cepat untuk kita khatam kitab ni. Dan tuan-tuan pun dah pelik dah tengok si ustaz ni tak ada ustaz lain kau. Kitab ni tak habis-habis lah pula kan. Nak tengok kitab lain, nak baca kitab lain. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sama-sama sambung untuk hadis yang ke-13. Kalau tuan-tuan ada buku, boleh buka pada halaman ke 110 pada kitab 40 hadis perihal zaman kini, karangan As-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Umari rahimahullahu taala anhu arda. Tuan-tuan yang baru masuk, boleh tolong share, sama-sama kita kongsikan live ini. Kan, kalau biasa live orang dia ada hadiah, ada gift kan. Lucky draw lah, macam-macam lah. Tapi saya tak dapat lah nak bagi lucky draw ke apa kan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala membalas jasa kita untuk kita menyebarkan hadis-hadis baginda SAW, bagi faham kepada masyarakat kita tentang kepentingan ilmu hadis, bagi faham kepada masyarakat kita tentang hadis-hadis baginda SAW yang Nabi cerita kepada kita tentang peristiwa akhir zaman. Hari ini masalah yang berlaku dalam masyarakat kita adalah kejahilan yang melampau. Kalau sekadar dia jahil, dia duduk diam-diam, itu tak ada masalah. Jahil maksudnya dia tak ada asas ilmu agama lah maksudnya. Kalau dia tak ada asas ilmu agama, dia duduk diam-diam, buat hal dia, tak apa. Kita pun tak apalah, kita okey lah walaupun tak nak mengaji kan. Tak apalah, okey lah, duduk diam-diam, buat kerja dia. Yang masalah berlaku apa dia? Masyarakat kita, terutama kaum-kaum yang muda ni, yang berdarah panas, yang berjiwa semangat ni, mereka suka nak berbicara tentang urusan agama. Walaupun mereka bukan ahlinya. Walaupun mereka tak pernah belajar pun tentang ilmu hadis, tapi nak bercerita tentang ilmu hadis. Baru-baru ni negara kita digemparkan dengan tentang ada beberapa individu yang memberi kritikan kepada JAKIM. Dia kata JAKIM menyebarkan hadis dhaif lah. Kata raja ni bawah payungan Tuhan lah, bayang-bayang Tuhan lah. JAKIM ni menjilat kerajaan lah, apalah. Segala cacian makian diberikan kepada JAKIM, yang sedangkan pada hakikatnya ia hanyalah kerana kecetekan, kedangkalan ilmu mereka sendiri. Suruh mengaji ilmu hadis tak nak. Bila kita buat pengajian hadis,
yang hadir adalah 3-4 korek. Tapi bila kita buka Facebook, kita buka Twitter yang bercakap tentang hadis ni, beribu orang. Sehingga trending tentang kritikan kepada Jakim tentang hadis As-Sultan Zillullah. Sultan itu adalah merupakan bayang-bayang Allah. Walaupun makna sebenarnya bukanlah Sultan itu bayang-bayang Allah. Allah tu tidak ada bayang-bayang. Tetapi itu adalah majaz. Sultan itu di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud hadis dia. Tapi sebab dia tak faham, dia tak mengaji hadis, dia tak belajar tentang hadis, akhirnya dia kata ini hadis daif, ada kata hadis ni munkar, kata apa ni sebarkan hadis daif. Dia pun tak tahu apa beza hadis daif, apa beza hadis maudhu'. Ini kita kata kerana kejahilan. Kalau jahil dulu diam tak apa. Ini dahlah jahil, nak pula bercerita tentang agama. Apa yang dia dengar semua dia share. Mana tahu hadis ni daif, kita tanya dia. Ini saya baca ada orang share dekat ni, dia pun share. Dia tak tahu mana datang, siapa yang cerita, orang tu ada credibility tak untuk bercakap, orang tu belajar tentang hadis ke tidak. Dia main share je. Dia percaya semua yang ada dekat dalam masa situ semua betul, dia share. Akhirnya mengkritik institusi agama. Bahkan lebih malang lagi, bila orang Islam sendiri mengkritik institusi agama, akhirnya orang yang bukan Islam, akhirnya golongan liberal mengambil kesempatan, merendahkan, menjatuhkan institusi agama. Sebab apa? Orang Islam sendiri yang buat. Tiba-tiba orang bukan Islam cerita tentang hadis daif. Dia pun nak tahu tentang apa dia hadis daif. Bila orang duk cerita tentang hadis daif kan, tiba-tiba orang Islam pun nak, dia pun bantai Jakim. Dia tak ada kena mengena, tiba-tiba nak bantai Jakim. Ini musibah. Bila kejahilan itu berleluasa dalam kalangan masyarakat kita. Oleh itu kita kena mengaji. Kita kena ajak kawan-kawan kita, ajak ahli keluarga kita untuk belajar ilmu. Belajar tentang asas agama sebelum kita bercakap, supaya kita tidak bercakap macam tin kosong. Tin kosong bila dikotuk bunyi kemain kuat, tapi dalamnya kosong. Orang tengok pun orang tahu dia ni merapu, dah cakap apa bodoh kan. Baik, tuan yang dirahmati Allah SWT, cukup untuk kita membebel. Itu mukadimah ada tu tuan-tuan ya. Kita terus masuk kepada hadis kita. Hadis yang ke-13. Setelah kita bincang hadis yang ke-12 tentang manusia itu akan diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kera dan khinzir. Dan kita juga dah bincang apakah sebab Allah SWT ubah manusia tersebut daripada hidung yang elok, daripada mata yang cantik, daripada mulut ada tangan, tiba-tiba Allah ubah menjadi kera dan khinzir. Apa sebab kerana mereka itu memain alat muzik. Ittakhadul ma'azifa, menggunakan alat muzik. Waddufufa, dan mereka juga memain gendang, dan mereka mengambil ataupun memanggil penari-penari wanita. Dan kita dah bincang apakah hukum bermain alat muzik. Kerana kalaulah kita nak kata bahawa dengan semata-mata main alat muzik ataupun gendang itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diubah bentuknya menjadi kera dan khinzir, maka ini bertentangan dengan hadis-hadis baginda SAW yang lain. Bahkan Nabi SAW sendiri memerintahkan, menganjurkan kepada umatnya untuk memukul gendang. Wadribu dufufa, kata Nabi SAW. Maka pukullah gendang dalam majlis perkahwinan supaya majlis perkahwinan itu menjadi lebih meriah. Maka ini anjuran baginda SAW. Dan ini jelas bertentangan kalau kita nak memahami dengan literal hadis ini dengan mengatakan bahawa muzik dan gendang itu haram. Oleh itu para ulama mengatakan bahawa asbab utama seseorang itu diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kera dan khinzir adalah kerana dia memanggil wanita untuk menari dalam majlis yang ada padanya gendang dan muzik. Maka pengharaman penggunaan alat muzik pada ketika itu bukanlah kerana alat muzik itu, tetapi kerana adanya sumber ataupun adanya elemen haram di dalam majlis tersebut, iaitu wanita yang menari. Baik. Hadis yang ke-13, halaman ke-110. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali alaihi salam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, kaifa anta idza zahida an-nasu fil akhirah wa raghabu fid dunya wa akalu at-turatha akalan lamma wa ahabbu al-mala hubban jamma wattakhadhu dinallahi dakhlan wa malallahi dawla qultu atrukuhum wa makhtaruhu wa akhtaru Allah wa rasulahu wa ad-dar al-akhirah wa asbiru ala masa'ib ad-dunya hatta alhaqa bika insyaallah. Qala sadaqta, Allahumma fa'al bihi dhalik. Rawahu Tsaqafi fil 40 bi sanad fihi dha'f.
Maksud dia daripada Sayyidina Ali alaihi salam, beliau berkata, daripada Sayyidina Ali alaihi salam. Ada orang kata ustaz ni ustaz Syiah. Apalah dia letak alaihi salam ni? Sayyidina Ali ni bukan Nabi. Dia nak kata Sayyidina Ali ni Nabi ke ustaz ni? Ni Syiah lah ni. Ni bila ada orang yang dia mengaji tak habis, kita kata. Mengaji sekorek-sekorek. Bila dia tengok bondo yang lain sikit, dia akan tuduh orang tu macam-macam. Oh, ini Syiah ni. Ini Wahabi ni. Ini Mu'tazilah ni. Ini sesat ni. Sebab apa? Kerana kejahilan dan kedangkalan ilmu dia sendiri sebenarnya. Bukan ilmu orang lain. Dia sendiri yang tak faham, yang tak luas membacanya. Sebab tu pepatah Arab kata, man kathurat tila'uhu qalla'tiraduhu. Siapa yang banyak dia mengaji, kurang dia menentang orang. Kurang dia menyanggah orang, menyalahkan orang lain. Itu kalau kita perhatikan dalam masyarakat kita lah kan. Di kalangan ustaz-ustaz sendiri lah kan. Biasanya kalau kita tengok ustaz yang bersemangat, habis semua nak dikritik ini sesat, ini tak betul, ini semua salah, ini. Habis semua dikritik Ini haram, ini bid'ah, ini apa. Ini biasanya orang-orang muda. Yang baru nak kenal tentang bidang dakwah, yang baru nak kenal tentang bidang ilmu, yang membaca pun belum banyak lagi, pengalaman pun tak banyak lagi. Kurang i'tila', kurang dia membaca tentang penulisan-penulisan ulama'. Akhirnya dia akan menyalahkan orang. Ini tak betul, ini tak betul. Sebab tu orang yang banyak dia ittila', banyak dia membaca, qalla'tiraduhu, kurang dia akan menyalahkan orang lain. Okey, kenapa dalam terjemahan ini saya letakkan Sayyidina Ali sebagai alaihi salam? Kerana laqab ini ataupun gelaran ini memang wujud daripada kitab asal. Kitab Al-Arba'in Al-Aziziyah karangan Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Dan secara amanah ilmiahnya saya kena letak juga alaihi salam. Tak boleh saya ubah kepada radhiyallahu taala anhu. Jadi saya letak alaihi salam. Apakah dalil meletakkan alaihi salam? Bukankah alaihi salam ini digunakan untuk para nabi? Maka orang pertama yang menggunakan alaihi salam ini adalah Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Jadi kalau kita nak tuduh penggunaan Ali alaihi salam ini sebagai Syiah, maka kita kena tuduh Imam Bukhari dulu. Orang pertama kita kena tuduh sebagai Syiah. Oleh itu, menggelarkan Sayyidina Ali sebagai alaihi salam itu bukanlah amalan ataupun bukanlah menunjukkan bahawa seseorang itu sebagai seorang Syiah, tetapi mengambil apa yang dibawa oleh Al-Imam Al-Bukhari sendiri. Kerana menurut Al-Imam Al-Bukhari pada ketika itu, pada ketika zaman Al-Imam Al-Bukhari mengarang Sahih Al-Bukhari, golongan nawasib, golongan yang membenci Sayyidina Ali, mereka menghina, mencaci maki Sayyidina Ali. Bahkan saya pernah sebut kepada tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana mereka akan memulakan khutbah mereka dengan menghina Sayyidina Ali karamullahi wajhah wa alaihi salam. Kita akan bincang sedikit sebelum kita masuk hadis ni. Kita cerita sikit siapa dia Sayyidina Ali. Kita nak kenal dia, siapa perawi kepada hadis ini. Penting untuk kita kenal siapa dia Sayyidina Ali karamullahi wajhah wa alaihi salam. Sayyidina Ali ni nama sebenar dia apa? Nama sebenarnya adalah Ali bin Abi Talib Al-Hashimi Al-Quraisy. Ma'ruf, Sayyidina Ali adalah merupakan anak kepada Sayyidina Abu Talib, yang ini bapa saudara kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali, beliau dilahirkan pada 13 Rejab 23 sebelum Hijrah. Yang ini bersamaan lebih kurang 17 Mac 599 Masihi, hari Jumaat. Dan dikatakan bahawa Sayyidina Ali ini lahir 30 tahun setelah peristiwa tentera Abrahah menyerang Kaabah. Ini membuktikan apa? Ini menunjukkan bahawa umur di antara Sayyidina Ali dan baginda SAW itu adalah 30 tahun. Walaupun mereka adalah sepupu. Dia bukan anak buah. Nabi SAW dan Sayyidina Ali ini adalah sepupu. Tetapi lahirnya lewat sedikit daripada baginda SAW. Yang ini sejauh 30 tahun. Jadi jarak umur antara Sayyidina Ali dan baginda SAW adalah 30 tahun. Sebab itu nanti kita akan bincang bagaimana Abu Talib menyerahkan Sayyidina Ali kepada Rasulullah untuk dijaga. Okey. Ada riwayat mengatakan bahawa Sayyidina Ali ini adalah satu-satunya manusia yang dilahirkan di dalam Kaabah. Lahir dalam Kaabah. Tetapi pendapat ini dikritik oleh sebagian ulama, antaranya Al-Imam Suyuti, begitu juga dengan Al-Imam Nawawi, dengan mengatakan bahawa pendapat ini lemah.
Yang kuatnya apa? Al-Imam Al-Dhahabi dan Ibnu Hajar meriwayatkan bahawa satu-satunya manusia kanak-kanak yang pernah dilahirkan di dalam Kaabah adalah Hakim bin Hizam. Yang ini salah seorang sahabat baginda SAW. Dan Hakim bin Hizam ini juga antara sahabat yang terakhir meninggal dunia daripada kalangan para sahabat baginda SAW. Okey. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu alaihi salam, beliau meninggal dunia pada 21 Ramadan 40 Hijrah bersama dengan lebih kurang 27 Januari 661 Masihi. Bapanya kita dah sebut, bapanya adalah Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, sehinggalah akhir nasab sama dengan nasab baginda sallallahu alaihi wasallam. Ibunya namanya Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi nama ibu Sayyidina Ali ini sama dengan nama orang rumah dia, sama dengan nama isteri Sayyidina Ali, ini Fatimah. Dan Fatimah ini juga adalah merupakan keturunan Al-Hashimi. Jadi Umar dengan abah yang keduanya daripada keturunan Al-Hashimi, yakni daripada Hashim. Abu Talib, yang bapa kepada Sayyidina Ali, dia ada 3 orang anak. Yang pertama namanya Ja'far, yang kedua nama dia Aqil, yang ketiga namanya Ali, yakni Sayyidina Ali. Suatu ketika berlaku kegawatan ekonomi di Mekah. Kegawatan ekonomi ini bukan 1994, 1995 tu, bukan pada ketika itu sahaja. Bahkan pada zaman dulu pun dah ada kegawatan ekonomi. Pada zaman tersebut berlaku kegawatan ekonomi. Abu Talib bisnes tak berapa nak menjadi kerana ekonomi yang gawat. Akhirnya Abu Talib dia meminta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abbas untuk ambil anak-anak Sayyidina Ali. Tolong jagakan anak dia. Dia tak mampu untuk jaga 3 orang anak. Lantas Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau memilih Ja'far, salah seorang anak Sayyidina anak Abu Talib, untuk dijaga, manakala baginda sallallahu alaihi wasallam memilih Sayyidina Ali untuk dijaga. Oleh itu Sayyidina Ali berada bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam semenjak kecil lagi. Dia dah bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat mengatakan bahawa Sayyidina Ali pernah mengikuti baginda beribadah di dalam Gua Hira. Bersama-sama mengikut baginda SAW beribadah kepada Allah di dalam Gua Hira. Oleh itu Sayyidina Ali adalah antara orang yang terawal memeluk Islam. Ada riwayat mengatakan bahawa beliau orang kedua memeluk Islam setelah Sayyidatina Khadijah. Ada mengatakan beliau adalah orang yang ketiga. Ada riwayat mengatakan bahawa apabila baginda SAW mendapat wahyu, baginda cerita kepada Sayyidatina Khadijah, isteri baginda SAW. Sayyidatina Khadijah beriman kepada baginda SAW sebagai Rasul, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian panggil Sayyidina Ali, cerita kepada Sayyidina Ali bahawa baginda mendapat wahyu untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Tapi pada hari tersebut, yang pada hari pertama, hari Sayyidatina Khadijah dah beriman, tapi Sayyidina Ali dia belum beriman. Dia fikir dulu. Sehinggalah hari keesokannya beliau bertemu dengan baginda SAW untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memeluk agama Islam. Sebab tu ada yang mengatakan beliau masuk Islam pada orang yang kedua setelah Sayyidatina Khadijah. Ala kulli hal, berlaku perbezaan khilaf di kalangan ulama, siapakah orang pertama yang memeluk Islam. Sebahagian mengatakan bahawa orang yang pertama memeluk Islam adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri baginda SAW. Ada yang mengatakan tak, Ali bin Abi Talib orang yang pertama sebab dia sentiasa bersama dengan baginda SAW. Ada yang kata tak, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang pertama memeluk Islam. Ada yang kata Zaid bin Harithah, anak angkat baginda SAW. Ala kulli hal, untuk menggabungkan semua pendapat ini, maka ulama mengatakan apa? Orang pertama daripada kalangan wanita yang memeluk Islam adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Adapun daripada kalangan kanak-kanak adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Daripada kalangan lelaki dewasa, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada kalangan hamba, Sayyidina Zaid bin Harithah. Maka inilah 4 orang yang terawal memeluk agama Islam. Dikatakan bahawa ketika mana Sayyidina Ali memeluk Islam, umur beliau adalah 9 hingga ke 18 tahun. Masih kanak-kanak lagi, beliau telah memeluk agama Islam. Digelarkan sebagai karamullahi wajah. Kenapa bila kita sebut Sayyidina Ali, kita kata karamullahi wajah? Biasa kalau sahabat lain kita sebut radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa bila sampai tang Sayyidina Ali, kita sebut karamullahi wajah? Semoga Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali. Kenapa berbeza dengan sahabat yang lain? Kerana dikatakan bahawa walaupun riwayat ini ada riwayat yang dhaif, ala kulli hal,
Ada riwayat mengatakan bahawa digelar Sayyidina Ali sebagai karamullahi wajhah adalah kerana beliau tidak pernah menyembah berhala. Seumur hidup dia tidak pernah sembah berhala. Kenapa? Sebab daripada kecil dia dah bersama dengan baginda SAW. Tak sampai untuk dia menyembah berhala. Dan ada juga riwayat mengatakan bahawa Sayyidina Ali ni dia tak pernah melihat aurat wanita ajnabi. Oleh itu didoakan kepada dia dengan doa karamullahi wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya kerana wajahnya tidak pernah menghadap ke arah berhala. Sayyidina Ali karamullahi wajhah wa alaihi salam, beliau berhijrah ke bumi Madinah 3 hari setelah baginda SAW berhijrah. Apalah lambat Sayyidina Ali berhijrah? Kerana kita tahu bagaimana Sayyidina Ali duduk menggantikan tempat baginda SAW, tidur di katil baginda SAW ketika mana kaum musyrikin Quraisy mengepung rumah baginda untuk membunuh baginda SAW. Kisah yang cukup masyhur. Jadi Sayyidina Ali dia duduk tempat baginda SAW, dan inilah bukti kecintaan yang cukup tinggi Sayyidina Ali. Pengorbanan yang besar Sayyidina Ali lakukan, mengorbankan dirinya untuk baginda SAW. Letak nyawanya, dia tak kira kalau orang bunuh dia, tak apalah. Yang penting Nabi Muhammad selamat. Lalu dia baring di katil baginda SAW, dan baginda pun keluar bersama dengan Abu Bakar untuk berhijrah ke bumi Madinah. 3 hari setelah tu, bila orang musyrikin Quraisy dah masuk rumah Nabi SAW, pecahkan rumah Nabi SAW, masuk, buka, tengok Sayyidina Ali tak jadi bunuh. Mereka pun keluar mengejar Nabi SAW. Lepas daripada 3 hari, barulah Sayyidina Ali berhijrah ke bumi Madinah. Lebih kurang ada riwayat mengatakan umurnya 22 tahun, ada yang mengatakan tak sampai pun 22 tahun. Jadi bila Sayyidina Ali sampai je di bumi Madinah, baginda SAW mempersaudarakan Sayyidina Ali dengan diri baginda SAW sendiri. Adapun sahabat yang lain daripada kalangan Muhajirin, Nabi akan persaudarakan dengan kalangan Ansar. Tetapi keistimewaan yang diberikan oleh baginda SAW kepada Sayyidina Ali, bila Sayyidina Ali sampai, Nabi SAW mempersaudarakan dirinya sendiri dengan Sayyidina Ali karamullahi wajhah, dan kata Nabi SAW, anta akhi fid dunya wal akhirah. Wahai Ali, engkau adalah merupakan saudaraku di dunia dan di akhirat. Maka ini antara hadis menunjukkan kedudukan kemuliaan Sayyidina Ali alaihi salam wa karamullahi wajhah. Sayyidina Ali adalah antara sahabat yang bernikah dengan anak kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bernikah dengan Sayyidatina Fatimah pada tahun kedua hijrah. Jadi Sayyidina Ali berkahwin dengan Sayyidatina Fatimah bukan di Mekah, tetapi setelah sampai di bumi Madinah. Dikatakan bahawa ketika Sayyidina Ali itu kahwin, umur dia lebih kurang 21 tahun 5 bulan. Ada kata tak, lebih daripada tu, sebab dia sampai Madinah pun umur dah 22 tahun. Lebih kurang 23, 24 macam tu. Umur Sayyidatina Fatimah pula pada ketika kahwin dengan Sayyidina Ali adalah 15 tahun 10 bulan. 15 tahun berkahwin. Jadi daripada riwayat ini juga, ulama mengambil dalil menunjukkan bahawa umur yang sesuai untuk berkahwin adalah 15 tahun. Sebahagian ulama, kan dalam mazhab Syafi'i, sebahagian ulama mengambil umur adalah 15 tahun. Seperti mazhab Maliki, umur untuk dibenarkan berkahwin mengikut perundangan mereka adalah 15 tahun. Di Malaysia kita tak boleh, kena 18 tahun. Okey. Jadi bila Sayyidina Ali karamullahi wajhah berkahwin dengan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha, Sayyidina Ali bagi mas kahwin. Ada mas kahwin. Apa mas kahwin dia? Mas kahwin dia adalah diberikan baju besi Sayyidina Ali sendiri yang bernilai lebih kurang 480 dirham. Kalau kita convertkan, kan, lebih kurang satu duit perak, 1 dirham hari ini lebih kurang 2.975 gram emas. Lebih kurang RM20. Kalau kita garap, kalau lebih kurang lah satu dirham, lebih kurang RM20 lah kita kata. Kalau kita darabkan dengan 480, lebih kurang RM9,600 Malaysia. Ni kira cincai lah ni, lebih kurang. Tak adalah kita kata tepat. Tetapi nak menunjukkan bahawa nilai yang diberikan oleh Sayyidina Ali kepada baginda SAW untuk mengahwini Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Ada yang kata tak tepat. Nilainya lebih rendah. Ada yang mengatakan nilainya lebih rendah. Sebab menunjukkan bahawa tingginya kedudukan Sayyidatina Fatimah, kerana Nabi SAW pernah bersabda, aqallahunna mahran aktsarahunna barakatan. Nabi kata yang paling mulia daripada kalangan wanita, yang paling tinggi dan paling banyak berkat seorang wanita itu adalah wanita yang paling rendah nilai maharnya. Oleh itu ada riwayat mengatakan bahawa mahar yang diberikan oleh Sayyidina Ali kepada Sayyidatina Fatimah adalah lebih rendah daripada itu. Bila berkahwin,
Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah mendapat 6 orang anak. Yang pertama, anaknya Sayyidina Hasan, lahir pada tahun 3 Hijrah. Berkahwin 2 Hijrah, dapat anak yang pertama Sayyidina Hasan pada 3 Hijrah. Jadi Sayyidina Hasan adalah anak sulung kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sebab tu beliau juga digelar sebagai Abul Hasan. Cuma gelaran Abul Hasan ni dia tak famous sangat. Sebab apa? Sebab Sayyidina Ali lebih suka gelaran yang diberikan oleh baginda SAW kepadanya. Apa dia? Gelaran Abu Turab. Ada riwayat bagaimana Sayyidina Ali mendapat gelaran Abu Turab. Panjanglah cerita dia. Okey. Jadi, anak pertama namanya Sayyidina Hasan, lahir pada tahun 3 Hijrah. Tahun seterusnya, tahun 4 Hijrah, lahir anak yang kedua Sayyidina Husain. Oleh itu tak tempat bila ada orang kata Sayyidina Hasan dan Husain ni kembar. Tak betul. Kerana mereka adalah adik-beradik yang jarak mereka setahun. Tak jauh lah jarak dia. Tetapi mereka bukan saudara kembar. Anak ketiga namanya Muhassin. Tapi Muhassin ini meninggal dunia ketika kecil. Anak keempat nama dia Ruqayyah. Ruqayyah ini juga pun lahir waktu kecil, sebelum balik dah meninggal dunia. Anak yang kelima namanya Zainab. Zainab ni adalah antara wanita yang sangat bijak. Dan ketika Sayyidina Husain diserang oleh Yazid bin Muawiyah, Sayyidina Zainab ni ada. Kalau kita baca peristiwa bagaimana Sayyidina Husain dipenggal, dibunuh, Sayyidina Zainab ni antara orang yang bersama-sama yang dibawa oleh tentera Yazid. Dan anak yang keenam adalah Ummu Kalsum. Ummu Kalsum ini adalah anak Sayyidina Ali yang dikahwinkan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ada kisah dia kan, bagaimana Sayyidina Umar melamar Ummu Kalsum. Sayyidina Umar ketika nak berkahwin dengan Ummu Kalsum ni umurnya masih kecil. Bila jumpa dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali kata dia kecil lagi, biarlah dulu. Tapi Sayyidina Umar nak juga sebab takut tak dapat kahwin dengan keturunan baginda SAW. Sebab tu ada riwayat sebelum daripada Sayyidina Ali kahwin dengan Sayyidina Fatimah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pernah try Sayyidina Fatimah. Pernah melamar Sayyidatina Fatimah. Tetapi tidak diterima oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi terima siapa dia? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi bila sampai kepada anak yang terakhir, anak Sayyidina Ali ni, Sayyidina Umar nak juga kahwin. Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar kata, aku nak nasabku bersambung dengan Nabi SAW. Sebab Nabi pernah sebut semua akan terputus. Semua hubungan di dunia akan terputus melainkan nasabi. Melainkan keturunan nasabku tidak akan terputus bersama dengan aku. Oleh itu Sayyidina Umar nak juga kahwin. Sehingga akhirnya Sayyidina Ali kata, kalau kau nak kahwin, kau pergi je lah. Kalau dia terima, kira jadilah. Maka akhirnya berkahwinlah Sayyidina Umar dengan Ummu Kalsum. Baik. Sayyidina Ali ini juga, beliau ada menyertai peperangan bersama dengan Nabi SAW. Bahkan dikatakan bahawa beliau telah menyertai semua peperangan bersama dengan Nabi kecuali satu peperangan. Peperangan apa? Peperangan Tabuk. Dalam peperangan Tabuk, Sayyidina Ali tak menyertai peperangan tersebut. Nabi tak bagi. Nabi tak izinkan dia untuk menyertai peperangan Tabuk. Sayyidina Ali ni adalah seorang perwira baginda SAW. Orang yang cukup hebat, cukup handal dalam berperang. Sehingga kan dalam peperangan Badar, Nabi hantar 4 orang satria baginda SAW untuk lawan di tengah-tengah tentera. Antaranya siapa dia? Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali dalam peperangan Badar, dia telah membunuh wakil daripada musyrikin Quraisy iaitu Walid bin Atbah. Dan dalam peperangan Badar juga Sayyidina Ali seorang, dia telah membunuh hampir 20 orang musyrikin Quraisy. Banyaknya orang yang dibunuh Sayyidina Ali, menunjukkan hebatnya Sayyidina Ali. Dalam peperangan Badar, kaum musyrikin Quraisy yang meninggal dunia adalah lebih kurang 70 orang. 20 daripada 70 itu dibunuh oleh Sayyidina Ali, menunjukkan hebatnya Sayyidina Ali. Tapi dalam peperangan Tabuk, Nabi tak izinkan dia untuk berperang. Sayyidina Ali tak puas hati. Kata, wahai Rasulullah, apalah dia tak dapat perang, orang lain semua dapat perang, apalah dia tak dapat. Nabi kata apa? Wahai Ali, kau tinggal di bumi Madinah untuk apa? Untuk kau mengawal, menjaga kanak-kanak dan wanita di bumi Madinah ni. Aku percayakan kau je yang boleh jaga mereka kerana kehamdalan engkau, kehebatan engkau. Dan Nabi pujuk Sayyidina Ali dengan mengatakan apa? Anta minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'li. Nabi nak pujuk Sayyidina Ali, kata apa? Nabi kata, hey Sayyidina Ali, engkau dengan aku ni seumpama Nabi Harun dengan Nabi Musa. Kan peristiwa Nabi Musa ketika mana pergi berkhalwah.
berkhalwah, Sayyidina Musa meminta Sayyidina Harun untuk jaga kaum dia, yang nanti akhirnya kaum dia menyembah berhala dan sebagainya, panjang cerita. Tapi nak menunjukkan bahawa Harun ini adalah merupakan pembantu kepada Sayyidina Musa. Jadi Nabi kata apa? Engkau wahai Ali sama macam Musa dengan Harun. Engkau adalah pembantu kepada aku. Kedudukan yang tinggi. Cuma la nabiyya ba'di. Cumanya tak ada nabi setelah aku. Kalaulah ada nabi setelah aku, nescaya engkau akan jadi nabi, sebab engkau bersama dengan kedudukan Harun dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Jadi Sayyidina Ali ni juga antara orang yang sering memegang panji Islam. Orang yang pegang panji ni biasanya orang yang hebat, orang yang handal. Sebab apa? Bila panji itu dirampas, maka tentera akan lemah. Oleh itu, panji, bendera tentera Islam itu biasanya akan dipegang oleh satria, oleh pejuang-pejuang yang hebat. Dan Sayyidina Ali adalah antara orang yang paling banyak memegang panji-panji Islam di dalam peperangan. Dan ada riwayat daripada Sayyidina Sahl bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Nabi SAW dalam peperangan Khaybar, Nabi bersabda, la'utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh yaftahullahu ala yadih. Nabi kata apa dalam peperangan Khaybar? Nabi kata, sebelum sehari peperangan Khaybar, Nabi kata, aku akan berikan bendera ini, panji ini kepada seorang lelaki yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Ini jaminan yang besar diberikan oleh baginda SAW, kriteria yang cukup besar diberikan oleh baginda SAW kepada sahabat, sehingga sahabat malam tu tak tenteram bila nak tunggu siapa yang Nabi nak bagi kan bendera ni, siapa yang pegang panji Islam esok ni, kerana dia mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Nabi bagi tahu yang Allah cintakan kepada dia, jaminan daripada baginda SAW yang Allah dan Rasul cinta kepadanya. Semua tak sabar-sabar berdebar nak tunggu siapa yang dapat esok. Sehinggalah akhirnya bila esok hari, Nabi tanya, aina Ali? Mana Sayyidina Ali? Dan Nabi berikan bendera itu kepada Sayyidina Ali alaihi salam. Kita dah sebut Sayyidina Ali antara orang yang hebat, orang yang cukup kuat. Dalam peperangan Badar bunuh 20 orang. Dalam peperangan Uhud juga beliau telah membunuh Talhah bin Abdul Uzza. Dalam peperangan Ahzab dia ada bunuh Amr bin Wa'di al-Amiri. Dan beberapa peperangan yang lain telah membunuh beberapa musyrikin Quraisy dan tentera musuh. Nak menunjukkan betapa hebatnya Sayyidina Ali, betapa satrianya Sayyidina Ali alaihi salam wa karamallahi wajhah. Sayyidina Ali juga antara salah seorang penulis wahyu yang dipercayai oleh baginda SAW. Beliau telah dilantik menjadi khalifah umat Islam pada tahun 35 Hijrah. Setelah Sayyidina Uthman dibunuh syahid, lalu digantikan tempatnya dengan Sayyidina Ali karamallahi wajhah. Tapi Sayyidina Ali dia jadi khalifah tak berapa lama, lebih kurang 5 tahun 3 bulan. Dan dalam ketika beliau menjadi khalifah tersebut, berlaku beberapa peperangan dalam kalangan umat Islam sendiri, iaitu peperangan yang pertama, peperangan Jamal di antara Sayyidina Ali dan Aisyah, Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Dan fitnah peperangan tersebut bukanlah berlaku kerana Sayyidina Aisyah nak serang Sayyidina Ali ataupun Sayyidina Ali nak serang Sayyidina Aisyah. Tak. Peperangan Jamal berlaku adalah kerana fitnah yang dibuat oleh puak Khawarij. Mereka bukan nak pergi berperang, tetapi datang Khawarij pada malam hari, timbulkan pergaduhan, timbulkan asbab yang sehingga akhirnya berlakunya peperangan. Begitu juga dalam peperangan Siffin. Kita sudah sebut tentang bagaimana peperangan Siffin, iaitu peperangan yang berlaku di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana redha Allah ke atas mereka berdua. Dan kita tak boleh nak mengkafir ataupun mentafsirkan salah seorang daripada mereka. Walaupun ada riwayat Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari sendiri mengatakan bahawa Sayyidina Muawiyah dalam peristiwa perang Siffin, beliau tersalah dalam ijtihad. Beliau salah. Tidak sepatutnya beliau melawan, menentang Sayyidina Ali, kerana Sayyidina Ali adalah khalifah pada ketika itu. Sebab itu kita kena faham dalam masalah khalifah. Begitu juga dengan hadis yang baru-baru ni dikeluarkan oleh Jakim. Hadis itu bukanlah dikeluarkan sekadar untuk bagi tahu, untuk membodek ataupun apa. Tetapi hadis itu nak bagi tahu kepada kita pentingnya untuk kita taat kepada pemimpin, pentingnya untuk kita taat kepada pemerintah. Bahkan kalaulah pemerintah itu zalim sekalipun, kita diperintah untuk tidak lawan kepada pemerintah itu. Dan inilah apa yang telah difatwakan oleh
Syekh Said Ramadan Al-Buti di Syria. Orang tuduh dia sebagai sultan, sebagai khalifah sultan, sebagai penjilat kerajaan, macam-macam tuduhan yang diberikan kepada Syekh Said Ramadan Al-Buti Al-Syahid. Tetapi hari ni apa yang jadi? Bila orang tak nak dengar dengan fatwa dia, tak nak ikut pun apa yang diputuskan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Ketika mana penduduk Syria ingin melawan kerajaan, menjatuhkan kerajaan Bashar Assad, siapa yang menahan daripada perkara tersebut? Syekh Said Ramadan Al-Buti. Dia kata janganlah kita melawan. Tak apa, duduk diam-diam. Sebab apa? Sebab melawan kerajaan itu bukan akan menyelesaikan masalah, tetapi akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Hari ni apa jadi dengan Syria? Hancur. Bila rakyat meruntuhkan kerajaan, akhirnya orang lain, musuh-musuh akan ambil kesempatan. Hari ni apa akan jadi kepada negara? Hancur. Sebab itu pentingnya untuk kita taat kepada pemimpin. Jadi ada pendapat daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri dalam kitab Maqalat mengatakan bahawa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri mengatakan bahawa Sayyidina Muawiyah tersalah dalam ijtihad. Tetapi beliau berijtihad. Nabi SAW sebut apa? Sekiranya seorang itu ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau seorang itu berijtihad dan dia tersalah, maka baginya satu ganjaran pahala. Tetapi dia tersalahlah dalam ijtihad, tapi dia tidak dapat pahala kerana dia berijtihad dalam masalah tersebut. Dan kita tidak boleh mentafsir atau mengkafirkan Sayyidina Muawiyah kerana dia adalah sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Terdapat banyak sekali hadis berkenaan dengan kemuliaan Sayyidina Ali, walaupun banyak riwayat tentang kemuliaan Sayyidina Ali ini cuba dinafikan oleh sebilangan daripada golongan nawasib. Cuba untuk diselewengkan, cuba untuk mengatakan bahawa hadisnya adalah palsu ataupun lemah. Dan beberapa hadis yang menjadi kontroversi, antaranya hadis At-Tayr. Ada satu hadis nama dia hadis At-Tayr. Hadis At-Tayr ni apa? Hadis yang mana Nabi SAW bersabda, Allahumma atini bihabi khalikika ilaika ya'kulu ma'i min hadha tayr. Suatu ketika bila Nabi SAW nak makan, ada burung, seekor burung, Nabi doa sebelum nak makan, Ya Allah, datangkanlah kepadaku makhluk yang paling engkau cintai untuk makan bersama dengan aku. Lalu datang Sayyidina Ali, makan bersama dengan baginda SAW. Maka kata Sayyidina Ali adalah merupakan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahagian perawi tidak menerima, mengatakan bahawa hadis ini daif. Bahkan ada yang mengatakan hadis ini adalah palsu kerana menunjukkan bahawa seolah-olah nak mengatakan Sayyidina Ali lebih mulia daripada baginda SAW. Sedangkan maksud daripada hadis ini tidak difahami seperti itu. Bukanlah maksud bila Nabi doa untuk datangkan makhluk yang paling dicintai oleh Allah, menunjukkan bahawa Sayyidina Ali lebih dicintai oleh Allah berbanding baginda SAW. Hasya lillah. Sudah pasti Nabi SAW adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nak menunjukkan bahawa antara makhluk selepas baginda SAW yang dicintai oleh Allah SWT adalah Sayyidina Ali. Oleh itu ada sebilangan ulama hadis yang cuba mempertahankan hadis ini, seperti Abu Tahir Muhammad bin Ahmad bin Hamadan, anak murid kepada Al-Hakim, mengarang sebuah risalah yang bernama Risalatut Tayr, mempertahankan hadis ini. Begitu juga Imam Az-Zahabi, beliau menyebutkan dalam kitab Tazkiratul Huffaz, dalam membincangkan tentang riwayat sanad hadis At-Tayr. Begitu juga di sana ada hadis muwalat, yang mana Nabi SAW bersabda, Man kuntu maulahu fa'aliyu maulah. Nabi kata, siapa yang aku menjadi ketua pemimpinnya, maka Ali adalah ketua baginya. Menunjukkan bahawa satu kedudukan yang tinggi yang diberikan oleh baginda SAW kepada Sayyidina Ali. Hadis ini juga menjadi pertikaian di kalangan ulama hadis, tetapi dijawab oleh Al-Hafiz Abul Abbas bin Uqdah yang meninggal dunia pada tahun 332 Hijrah. Begitu juga Imam Az-Zahabi dalam risalah yang berjudul Risalatut Turuq Hadis, Man kuntu maulahu fa'aliyu maulahu, mempertahankan hadis ini. Begitu juga ada hadis Raddus Syams, yang mana Nabi SAW satu ketika Nabi baring di atas paha Sayyidina Ali. Waktu itu waktu asar, sehinggalah matahari dah tenggelam, Nabi pun terjaga. Bila Nabi terjaga, Nabi tanya kepada Sayyidina Ali, Salaital asra, wahai Ali, kau dah sembahyang asar ke belum? Sayyidina Ali kata, belum, sebab kau tidur atas paha aku. Dan dikatakan bahawa pada ketika itu juga wahyu diturunkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sedar, bila wahyu dah diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedar dah matahari dah tenggelam, dah masuk waktu maghrib. Nabi tanya kepada Sayyidina Ali, "Hei Ali, kau dah sembahyang asar ke belum?" Sayyidina Ali kata, "Belum." Macam mana Sayyidina Ali nak sembahyang? Kerana Nabi duduk di atas paha Sayyidina Ali, kerana baginda sallallahu tidur di atas paha Sayyidina Ali. Lalu Nabi doa apa? Nabi doa, Allahumma innaka ta'lamu annahu kana fi hajatika wa hajati rasulika faradda alaihi syams. Nabi doa, Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahawa dia, yakni Sayyidina Ali,
memerlukan kepada engkau dan memerlukan kepada Rasulnya, maka kembalilah kan matahari. Lalu matahari dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, naik balik. Sayyidina Ali semayang asar, kemudian tenggelam balik matahari. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sahabat baginda SAW, ini Sayyidina Ali karamallahu wajhahu alaihi salam. Dan hadis ini juga menjadi pertikaian di kalangan ulama hadis, dan ada sebagian ulama yang mempertahankannya seperti Al-Hafidh Abdul Hasan bin Syahdan beliau mempertahankan hadis ini dengan mengatakan bahawa hadis ini bukanlah hadis yang palsu. Begitu juga ada hadis namanya babul ilmi, hadis yang masyhur. Nabi SAW bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha, faman arada al-ilma falyatihi min babihi. Nabi SAW bersabda, aku adalah bandar kepada ilmu dan Ali adalah pintu kepadanya. Siapa yang nak masuk kepada ilmu, nak masuk kepada bandar tersebut, kena masuk melalui pintu dia, yakni Sayyidina Ali. Ada sebagian ulama hadis yang memberi kritikan kepada hadis ini, tetapi dipertahankan oleh Al-Hafiz Sayyid Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang berjudul Fathul Malik Al-Ali Bisihati Hadith Bab Madinatul Ilmi Ali. Sebuah kitab yang cukup saya sebut sebagai rare lah. Kitab hadis yang cukup hebat dalam mempertahankan, dalam membincangkan tentang sanad-sanad riwayat hadis. Okey. Panjang sangat kita bincang tentang Sayyidina Ali ni kan. Tak masuk hadis kita. Kata nak baca laju. Okey. Sangat banyak kemuliaan kalau kita nak cerita tentang Sayyidina Ali ni, lebih 2 jam 3 jam pun tak habis kalau kita nak cerita tentang Sayyidina Ali, tentang kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentang rapatnya Sayyidina Ali dengan baginda SAW. Tetapi akhirnya, ringkasnya, Sayyidina Ali telah dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam pada 4 tahun 40 Hijrah. Dan perkara ini kita dah sebut pada awal-awal pengajian kita, yang mana telah dikhabarkan oleh baginda SAW sendiri kepada Sayyidina Ali. Nabi kata apa? Nabi kata, ya Aba Turab, hey Aba Turab. Kerana pada ketika itu Sayyidina Ali sedang baring di bawah sebatang pohon tamar. Ada debu. Bila Sayyidina Ali dikejut oleh baginda SAW, Sayyidina Ali bangun dalam keadaan baju ni dengan debu. Lalu Nabi kata apa? Ala uhaddithukuma bi ashqan nasi rajulain. Nabi kata, nak tak kamu berdua, aku ceritakan kepada kamu tentang manusia yang paling jelek, manusia yang paling hina. Lalu kata Sayyidina Ali dan seorang lelaki sahabat baginda SAW, bala ya Rasulullah. Nak ceritakanlah wahai Rasulullah, siapa dia orang yang paling hina tu wahai Rasulullah? Nabi kata apa? Uhaymarus Thamud alladhi aqaran naqah. Orang pertama yang paling hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Uhaymarus Thamud. Uhaymarus Thamud ni siapa? Orang yang menyebabkan, yang menyeru kaum Nabi Daud, bukan Nabi Daud, untuk membunuh lembu betina kepada seorang nabi. Yang Allah rakamkan dalam surah Al-Qamar, fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqara. Kalau tak silap saya Nabi Hud. Jadi itu adalah orang yang paling hina, kata baginda SAW. Orang pertama yang paling hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang kedua, kata Nabi SAW, wallazi yadribuka ya Ali ala hadhihi, yani qarnahu hatta tabtallu minhu. Nabi bagi tahu kepada Sayyidina Ali, orang yang pertama adalah Uhaymarus Thamud. Orang yang kedua, wahai Ali, orang yang paling hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, siapa dia? Orang yang memukul engkau wahai Ali di sini. Nabi mengisyaratkan kepada kepala Sayyidina Ali. Hatta tabtallu minhu, sehingga darah membasahi janggutmu wahai Ali. Maka itulah, kata Nabi SAW, orang yang paling hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Sayyidina Ali telah dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang khawarij yang merupakan hafizul Quran, penghafal Quran. Bahkan beliau pernah diminta oleh Sayyidina Umar untuk pergi mengajar Quran, menunjukkan betapa hebatnya beliau di dalam Al-Quran. Seorang yang faqih, yang alim, berilmu, tetapi beliau telah membunuh orang yang paling dicintai oleh baginda SAW, orang yang sering bersama dengan baginda SAW, orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kerana kesalahfahaman terhadap nas Al-Quran. Bahkan dikatakan bahawa Abdurrahman bin Muljam ni, ketika mana dia nak bunuh Sayyidina Ali, dia baca Quran. Dia bukan baca Bible, dia tak baca mengarut-ngarut. Dia baca Quran. Dia kata apa? Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah.
sambil dia bunuh Sayyidina Ali, dia baca Quran. Berulang kali dia kata, dan daripada kalangan manusia itu yang menjual dirinya untuk mendapat redha Allah. Maksudnya apa? Dia bunuh Sayyidina Ali itu kononnya untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang mufti daripada kalangan Khawarij, nama dia Imran bin Hittan. Dia bila mana Abdul Rahman bin Muljam telah membunuh Sayyidina Ali alaihi salam, dia lantunkan satu syair. Dia kata apa? Ya darbatan min taqi man arada biha illa liyablugha min dhil arshi ridwana. Ini golongan Khawarij. Seorang mufti daripada kalangan Khawarij, bila dia tahu Abdul Rahman bin Muljam telah berjaya membunuh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni dibunuh dengan pukulan curi. Dia bukan dibunuh depan-depan. Kerana kalau dia dibunuh depan-depan, belum tentu Abdul Rahman bin Muljam mampu untuk membunuh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dibunuh ketika salat subuh. Ditetak di kepalanya. Bila dapat berita kepada mufti Khawarij ni, Imran bin Hittan ni, bila dia dengar Sayyidina Ali telah berjaya dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam, dia kata apa? Ya darbatan min taqi man arada biha. Pukulan yang telah daripada taqiyu, daripada orang yang bertakwa. Dia mengatakan Abdul Rahman bin Muljam ni orang yang bertakwa. Ma arada biha illa liyablugha min dhil arshi ridwana. Taklah dia membuat perkara tersebut, yakni membunuh Sayyidina Ali, melainkan untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyatnya golongan Khawarij, bunuh orang nak dapat redha Allah. Bayangkan betapa dahsyatnya pemahaman seperti ini. Dan syair ini dijawab oleh ramai di kalangan ulama, antaranya Bakr bin Hamad At-Taharti, seorang ulama daripada Jazair. Taharti ni kawasan Madinah Qadimah yang berada di Jazair. Dia kata apa? Dia jawab balik syair yang dilantunkan oleh Imran bin Hittan tadi. Dia kata apa? Kulli bin Muljam wal aqdaru ghalibatun hadamta wailaka lil Islam arkana. Katakanlah kepada Ibnu Muljam, ini Abdul Rahman bin Muljam, aqdar, yang ini ketentuan Allah SWT akan membalasinya. Hadamta wailaka lil Islam, engkau telah meruntuhkan, telah memusnahkan rukun Islam. Qatalta afdala man yamshi ala qadami, kau telah membunuh manusia yang paling afdal, yang berjalan dengan kakinya. Wa awwalan nasi islaman wa imana, orang pertama yang memeluk Islam dan beriman kepada baginda SAW dan kepada Allah. Dan panjanglah bait syair yang dijawab oleh Bakr bin Hamad At-Taharti kepada syair yang dilantunkan oleh Imran bin Hittan, yang merupakan salah seorang daripada mufti daripada golongan Khawarij. Dan dalam peristiwa pembunuhan Sayyidina Ali ni juga, bukanlah Sayyidina Ali sesatunya manusia yang ingin dibunuh pada ketika itu. Khawarij ni ketika sebelum peristiwa pembunuhan Sayyidina Ali, mereka dah berpakat 3 orang. Yang pertama Abdul Rahman bin Muljam, yang kedua Amr bin Bakar At-Tamimi, yang kedua Al-Hajjaj At-Tamimi yang digelar sebagai Al-Buraq. Mereka bertiga berkumpul, berpakat untuk membunuh 3 sahabat baginda SAW. Yang pertama Sayyidina Ali, yang kedua Amr bin Al-As yang berada di Mesir, yang pada ketika itu beliau menjadi gubernur di Mesir, dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi gubernur di Syam pada ketika itu. Mereka nak bunuh 3 orang sahabat baginda yang cukup hebat. Kenapa? Kerana mereka mengatakan bahawa 3 sahabat ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Bayangkan, dia kata Sayyidina Ali tak berhukum dengan hukum Allah SWT. Sedangkan Nabi mengiktiraf Sayyidina Ali dengan mengatakan bahawa apa? Aqdan nasi Ali. Nabi kata manusia yang paling hebat berhukum, mengeluarkan fatwa adalah Sayyidina Ali. Ini dakwaan daripada baginda SAW, jaminan daripada baginda SAW, pengiktirafan yang tinggi daripada baginda SAW. Tiba-tiba datang kelompok Khawarij, dia kata apa? Ali tidak berhukum dengan Quran, kata dia. Maaf Ustaz, kenapa orang tu bunuh Sayyidina Ali? Ada salah faham dia dengan Sayyidina Ali ke? Jadi, sebab kenapa Abdul Rahman bin Muljam nak bunuh Sayyidina Ali, kerana mereka mengatakan bahawa Sayyidina Ali tidak menghukum dengan hukum Allah. Itu alasan mereka. Dia kata Sayyidina Ali tidak berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah, lalu dibunuh Sayyidina Ali. Begitu juga Amr bin Al-As yang ingin dibunuh oleh Amr bin Bakar At-Tamimi. Cuma ketika mana Amr bin Bakar At-Tamimi, mereka ni dibunuh pada waktu yang sama. Abdul Rahman bin Muljam pergi ke Madinah untuk membunuh Sayyidina Ali. Amr bin Bakar At-Tamimi pergi ke Mesir untuk membunuh Amr bin Al-As. Al-Hajjaj At-Tamimi pergi ke Syam untuk membunuh Abu Sufyan pada hari yang sama. Tetapi ketika mana Amr bin Bakar At-Tamimi sampai di Mesir untuk membunuh Amr bin Al-As, subuh tu Amr bin Al-As tak naik jadi imam. Amr bin Al-As pada waktu itu beliau tak sihat, akhirnya dia minta untuk wakil untuk gantikan beliau menjadi imam. Dan ketika mana Amr bin Bakar At-Tamimi sampai, bila dia bunuh imam pada ketika itu, dia bunuh daripada belakang.
Dia tak tahu pun siapa yang dibunuh. Dia ingat yang jadi imam pada ketika itu adalah Amr bin al-As, sedangkan yang dibunuh pada ketika itu bukanlah Amr bin al-As tapi wakil kepada Sayyidina Amr bin al-As. Begitu juga dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika mana Hajjaj At-Tamimi sampai ke bumi Syam waktu subuh dan dia nak bunuh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, dia hanya mampu mencederakan. Sayyidina Muawiyah jadi imam pada ketika itu. Tapi Sayyidina Muawiyah tidak wafat pada ketika itu kerana Sayyidina Muawiyah hanya cedera pada ketika itu. Yang meninggal pada peristiwa tersebut hanyalah Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali pun dia dah tahu dah, kerana kita dah sebut sebelum ini bagaimana Nabi dah bagi tahu kepada Sayyidina Ali. Sebab tu Sayyidina Ali sebelum daripada peristiwa ini, sebelum beliau wafat, beliau mengalami satu penyakit yang cukup dahsyat. Sehingga orang kata habislah kawan Sayyidina Ali ni, dah tak ada harapan dan Sayyidina Ali ni memang confirm meninggal dah ni kan. Penyakit yang cukup teruk. Tapi Sayyidina Ali kata apa? Tak, aku tak akan meninggal sekarang. Sebab Sayyidina Ali kata apa? Nabi bagi tahu aku bukan meninggal dengan penyakit, tetapi aku akan meninggal, aku akan wafat dibunuh oleh kelompok pelampau daripada golongan Khawarij. Okey. Habis 1 jam kita cerita Sayyidina Ali je kan, tak sampai kita nak masuk hadis. Kita masuk sikit hadis. Jadi Sayyidina Ali berkata apa? Bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ali, bagaimana engkau jika manusia meninggalkan akhirat, gemar akan dunia?" Nabi tanya kepada Sayyidina Ali, "Hei Ali, macam mana kalau manusia pada suatu ketika itu dia meninggalkan akhirat, dia suka dan cinta kepada dunia dan mereka memakan harta pusaka dengan begitu rakus?" Nabi tanya kepada Sayyidina Ali. Sedangkan pertanyaan Nabi ini bukanlah untuk Sayyidina Ali. Kerana Nabi tahu Sayyidina Ali takkan ada pada waktu tersebut. Tapi Nabi nak bagi tahu kepada umatnya tentang apakah yang sepatutnya dilakukan oleh umat baginda SAW ketika mana manusia meninggalkan akhirat. Manusia dah tak heboh dah akhirat dah. Sibuk mengejar dunia, cintakan dunia. Masjid-masjid tidak dipenuhi, majlis ilmu tidak didatangi, manusia sibuk mengejar harta, mendapat kemewahan dunia, sibuk dengan pangkat dan nama. Dan mereka memakan harta pusaka dengan begitu rakus tanpa membezakan sama ada harta itu halal ataupun haram, sama ada harta itu milik mereka ataupun tidak. Mereka tak kira, yang penting mereka makan harta tersebut. Yang kedua, kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ali, bagaimana kalau manusia pada ketika itu cintakan harta dengan kecintaan yang berlebihan? Menunjukkan bahawa Nabi tak larang kita cinta harta. Cinta harta bukanlah merupakan satu perkara yang dicela. Kita kena sayanglah harta kita. Jangan kita sepah-sepahkan. Tetapi yang dilarang oleh baginda SAW adalah cinta harta yang berlebihan. Sehingga tak nak dikeluarkan untuk bersedekah. Sehingga tak nak dikeluarkan untuk berinfak, untuk membayar zakat dan sebagainya. Kemudian kata Nabi SAW, mereka manusia pada ketika itu menjadikan agama Allah itu rosak, menghina agama Allah SWT, menganggap bahawa agama itu suatu perkara yang hina, serta harta Allah banyak untuk kelompok tertentu. Nabi kata, macam mana wahai Ali, kalaulah satu ketika nanti manusia dah lupakan akhirat, dia cintakan dunia, makan harta pusaka dengan begitu rakus tanpa membezakan halal dan haram, cintakan harta dengan cinta yang melampau, menjadikan agama Allah itu rosak, menjadi hina, dan harta Allah hanya dibagikan kepada kelompok tertentu. Geng-geng dia je dapat duit, geng-geng dia je dapat projek, yang lain tak dapat. Kau tak ada link, kau tak ada kaki, jangan harap kau nak dapat. Nabi tanya, "Hai Ali, kalau berlaku macam ni, kau nak ambil apa?" Hai Ali, Nabi tanya. Lalu Sayyidina Ali jawab apa? "Saya akan meninggalkan mereka dengan apa yang mereka pilih, dan saya akan mengutamakan Allah dan Rasulnya dan hari akhirat." Ini jawapan Sayyidina Ali. Nabi tahu jawapan Sayyidina Ali ini. Kerana Nabi dah sebut dah sebelum ni. Hadis yang kita baca, "Ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha." Nabi sendiri mengiktiraf tentang keilmuan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bahkan ada Ata, seorang tabi'in, bila ditanya kepadanya, ada tak sahabat yang lebih pandai, lebih alim daripada Sayyidina Ali? Dia kata, setahu aku tak ada sahabat yang lebih alim daripada Sayyidina Ali. Suatu kedudukan yang tinggi, keilmuan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali. Nabi tahu dah, sebab tu Nabi tanya kepada Sayyidina Ali, "Hei Ali, apa kau nak buat kalau benda ni berlaku?" Sayyidina Ali kata apa? "Aku akan tinggalkan mereka. Aku tak pedulikan mereka, lantak mereka lah. Mereka nak makan daripada harta yang haram ke, mereka nak cintakan dunia ke, mereka nak menjadikan agama Allah itu hina ke, aku tak peduli dah pada ketika itu," kata Sayyidina Ali. "Dan aku hanya akan memilih Allah dan Rasulnya dan hari akhirat. Saya juga," kata Sayyidina Ali, "akan bersabar dengan musibah dunia sehinggalah saya bertemu dengan Allah dengan izin Allah." Sayyidina Ali kata, kalau berlaku perkara tersebut,
Saya akan memilih Allah, memilih Rasul, apa yang Allah sebut, apa yang Rasul sebut, apa yang Rasul ajar, dan memilih akhirat. Pedulilah apa yang berlaku, pedulilah apa pun yang saya akan ditimpa, saya tak peduli. Saya akan bersabar dengan musibah yang ditimpa sehinggalah saya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang diajar oleh Sayyidina Ali, yang diperakui oleh baginda SAW sendiri. Nabi jawab apa? Bila Sayyidina Ali jawab dengan jawapan tersebut, Nabi kata, benarlah apa yang dikatakan olehmu, wahai Sayyidina Ali. Ya Allah, jadikanlah seperti itu apa yang dikatakan. Nabi bagi tahu kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, apa yang kau putuskan tersebut adalah tepat sekali. Maka itulah sepatutnya yang dilakukan oleh engkau, wahai Sayyidina Ali. Dan inilah yang kita perlu ambil pengajaran dalam kehidupan kita. Bila manusia duk heboh mengajar dunia, manusia meninggalkan akhirat, manusia tidak mempedulikan tentang harta yang halal dan haram, maka pada ketika itu kita kena buat apa? Kita join sekaki ke? Kita pun, dah orang semua buat, orang semua buat benda haram, takkan kita tak buat? Orang semua buat benda tu. Orang semua melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, takkan kita tak buat? Tak apalah, kita buat je lah, kata dia. Nabi ajar apa? Nabi kata, pilihlah Allah dan pilihlah Rasulnya dan pilihlah hari akhirat. Dan bersabarlah dengan apa sahaja musibah yang akan menimpa engkau pada ketika itu. Contoh yang cukup mudah lah kan. Dia berkait dengan hadis yang seterusnya, tapi tak sempat untuk kita masuk. Contoh yang cukup mudah, bila orang semua main forex. Main forex, pakai kereta mewah-mewah. Ada Audi Q10 pakai, Mercedes S-Class. Ada yang pakai Mustang. Ada sampai satu, ada yang saya pernah tengok. Ada satu rumah dia main forex. Kereta macam-macam, kereta mewah semua duk. Bertukar-tukar kereta. Menunjukkan mewahnya dia. Kalaulah kita tidak mengambil apa yang diajar oleh baginda SAW, kita kata apa? Oh, betul juga kan? Kod haram takkanlah. Oh, dia kaya macam tu, untung dia dah dapat dia. Masuklah, tak apalah, join lah. Kita pun join. Sedangkan Nabi bagi kita apa? Nabi kata yang sepatutnya pada ketika itu kita pedulikan dia. Lantaklah dia, kita tahu benda itu haram, maka tinggalkan. Dah diputuskan oleh fatwa, forex adalah haram. Jadi janganlah cuba nak mengorek, nak cuba juga untuk menghalalkan perkara tersebut. Innal halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas, dan tengah-tengah itu ada umur yang mutasyabihat. Ada benda yang ragu-ragu. Tinggalkan. Nabi ajar kepada kita. Janganlah kita sibuk-sibuk juga. Cuba juga nak jadi kaya punya pasal, kita pun masuk, kita pun join. Akhirnya kita memakan harta yang haram yang dilarang oleh Allah SWT. Akhirnya kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Umari dalam kitab ini, walaupun pada sanad hadis ini terdapat perawi yang dhaif, namun bertepatannya hadis ini dengan realiti yang berlaku menjadi bukti yang jelas menunjukkan kesabitannya di samping hal manusia pada hari ini yang tidak jauh berbeza dengan apa yang disifatkan oleh Nabi SAW. Walaupun hadis ini dhaif, hadis ini dhaif. Dan kita juga dah bincang, walaupun hadis ini dhaif, namun ia tidaklah menjadikan asbab untuk kita menolak hadis ini. Kerana Al-Imam Nawawi mengatakan, ulama hadis sepakat mengatakan keharusan untuk beramal dengan hadis dhaif dalam Fadailul Amal dan Targhib wa Tarhib. Hal yang sama berlaku dalam kisah hadis yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM. Kalaulah kita kata hadis itu dhaif, okeylah, kerana ada beberapa ulama hadis yang mengatakan hadis itu dhaif. Walaupun ada ulama seperti Imam Suyuti mengatakan hadis hasan. Bahkan ada ulama yang mengatakan hadis tersebut adalah sahih. Bahkan ada juga ulama hadis, kalau kita tak sempat untuk kita bincang, tapi ada ulama hadis yang mengatakan bahawa hadis as-sultanu zillullah sampai kepada martabat hadis mutawatir secara maknawi. Menunjukkan bahawa hadis itu menjadi khilaf di kalangan ulama. Sebab tu kalau kita tak faham tentang ilmu hadis, jangan duk sibuk nak menghina, jangan sibuk mencaci, sehingga ada satu dalam Twitter, saya pernah baca, dia tulis WTF. Dia tanya, dia tulis WTF tentang hadis ni. Saya cakap dengan dia, ini hadis ni, ini bukan benda main-main. Dia kata dia tak peduli. Dia hantar tentang seorang ustazah manatah kata hadis ini dhaif. Dia tak faham, dia ingat hadis dhaif itu adalah hadis palsu. Sedangkan hadis dhaif adalah merupakan hadis baginda SAW. Cuma hadisnya adalah lemah. Berbeza di antara hadis yang maudhu', palsu, dan hadis yang dhaif. Walaupun ada sebilangan ulama hadis yang mengatakan bahawa ada dalam kalangan hadis dhaif itu daripadanya hadis yang maudhu'. Ala kulli hal, hadis dhaif adalah merupakan hadis yang lemah untuk kita mudah faham. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah, tidak palsu. Sebab tu ulama membenarkan untuk kita mengamalkan hadis dhaif dalam Fadailul Amal dan Targhib wa Tarhib. Tak ada masalah untuk kita menggunakan hadis dhaif. Tak ada masalah untuk kita sebarkan hadis dhaif kalaulah dia berkenaan dengan Targhib wa Tarhib. Kalaulah selagi-mana hadis itu tidak bertentangan dengan nas yang qat'i, maka ia dibenarkan. Maka ini orang tak faham.
Dia kata Said Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, walaupun hadis yang kita baca hari ini adalah merupakan hadis yang lemah, ya lemah. Tetapi realiti yang berlaku hari ini, sebiji, maksud kita katakan, bertepatan dengan apa yang berlaku pada hari ini, seperti mana yang dikhabarkan oleh baginda dalam 1400 tahun yang dahulu, maka menunjukkan bahawa hadis ini adalah hadis yang sabit. Sebab tu digunakan istilah sabit. Dia tak gunakan istilah sahih. Ada orang salah faham. Dia kata, ada sebagian ulama, dia kata kononnya mereka menjadikan hadis itu daripada daif menjadi sahih sebab realiti yang berlaku. Itu tidak tepat. Sayyid Abdul Aziz mengatakan bahawa hadis ini walaupun dia daif, tetapi kerana dia bertepatan dengan realiti, dia menjadi sabit. Dia bukan sahih, tetapi dia adalah hadis yang sabit, menunjukkan benarnya apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Kita kena faham apa beza sabit dengan sahih. Sahih itu martabat dalam hadis. Sabit ni menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa ini memang kalam baginda sallallahu alaihi wasallam, dan perkara tersebut telah kita bincangkan secara panjang lebar dalam mukadimah kitab ini. Wallahu alam tuan-tuan, saya mohon maaf kerana terambil masa yang panjang. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Panjang sangat ambil hari ni, patutnya kita nak ambilkan sampai 5 boleh. Tak sampai ya kan. Dia kalau bercakap ni memang tak sedar. Saya mohon maaf kerana mengambil masa tuan-tuan. Mohon maaf jika ada tersalah kata. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Moga perhimpunan kita walaupun dalam live ini diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala dosa kita, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi asbab kita dijauhkan daripada segala wabak, daripada segala bencana. Semoga kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang jika diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal afu minkum. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.